السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan keberkatan pada pagi ini seperti mana doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah urusan dan apa sahaja pekerjaan dan perbuatan, tindakan yang dilakukan pada umat ini di waktu pagi. Mudah-mudahan kita bangkit dan bangun di awal hari ini menarik dan menjemput keberkatan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, mukmin, dan mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberikan taqwa, muttaqin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak baca hadis sambungan daripada kuliah minggu lepas, bab 196, muka surat 438, hadis 417. Hadis 417, muka surat 438, bab 196. Tapi sebelum kita nak baca hadis Abdullah ibnu Abbas, kita ingin menarik sedikit perhatian tuan-tuan. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang lepas, iaitu pada semalam ataupun kemarin, seluruh mimbar masjid di negeri Perlis telah dimasukkan doa istisqa seperti yang kita baca bersama-sama dengan khatib di dalam khutbah Jumaat. Dalam hadis, apabila berlaku kemarau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan istisqa, yakni doa ataupun salat meminta hujan. Istisqa artinya meminta diturunkan hujan. Dua kaedah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi salat. Nabi keluar di tanah lapang, musalla, di kawasan lapang. Kemudian Nabi mendirikan salat yang disebut dengan salat sunat istisqa. Nabi doa, Nabi salat, kemudian diikuti dengan khutbah. Nabi salat dan diikuti dengan khutbah. Kita pernah lakukan salat istisqa. Juga ada satu lagi kaedah, kaifiat, bentuk istisqa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis daripada Anas bin Malik yang dibacakan oleh khatib kemarin, iaitu apabila Nabi ketika itu sedang berkhutbah Jumaat. Nabi ketika itu sedang berkhutbah di atas mimbar khutbah Jumaat. Dakhala rajul, masuk seorang lelaki. Masuk seorang lelaki dan dia mengadu kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Dia kata telah mati haiwan-haiwan ternakan, telah musnah tanam-tanaman, doakan supaya Allah Ta'ala menurunkan hujan.
Lalu Nabi SAW terus ketika itu juga mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Kata Anas bin Malik, telah lama kami tidak melihat mendung, awan ketika berlakunya kemarau tersebut. Sebelum Nabi mengakhiri doanya, telah ditutup atau telah dilitupi Madinah itu dengan awan mendung dan turunnya hujan. Itu apa yang berlaku di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi datang, sahabat itu dia mengadu kepada Nabi, Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kemudian turun hujan. Turun hujan sebelum Nabi SAW selesai berdoa. Terus mendung dan hujan. Alhamdulillah, perlis bagi menjunjung sunnah baginda Nabi SAW. Telah diarahkan, telah dimasukkan ke dalam khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, seluruh masjid di Negeri Perlis pada khutbah yang kedua. Ini juga sebagai makluman kepada wanita yang tak hadir salat Jumaat, dan bagi sebahagian lelaki yang mungkin lena ketika doa tu dibaca. Jadi kita nak kongsilah juga. Dia kata, aku pergi kemarin aku tak dengar. Ustaz ni merepek dia macam itulah orang ni kan. Bila dia tak dengar, seolah-olah benda tu tak ada kan. Aku tak pernah dengar lagi. Kan? Dia macam dia tu kira al-hafiz lah hadis kan. Macam hadis ni, ulama hadis dia kata, aku tak pernah dengar hadis ni, atau aku tak pernah jumpa hadis ni. Kira dia pun walaupun duduk sembang kat kedai kopi tu pun taraf hafiz jugalah kan. Kira hadis semua dia baca lah. Hak mana dia tak dengar tu kira tak ada lah kan. Di negeri Perlis kemarin kita telah menghidupkan satu sunnah. Walaupun sebahagian tempat bila tak turun hujan dia pergi semayang hajat. Yang tu yang pelik Hak diajar oleh Nabi dia tak buat, hak yang tak ditunjukkan contoh dia pergi buat. Apabila berlakunya kemarau, tak turun hujan, dia pergi semayang hajat. Sedangkan di dalam sunnah adanya salat istisqa. Dan Nabi SAW sendiri tidak pernah diriwayatkan melakukan salat hajat untuk meminta hujan. Ini antara perkara yang menduka citakan kita apabila dihidupkan satu bid'ah, maka dimatikan satu sunnah. Jadi kita hidupkan satu sunnah kemarin, iaitu doa istisqa. Dan alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Sebelum asar, di sesetengah tempat di negeri Perlis, sebelum asar dan sesetengah tempat selepas asar, telah turun hujan. Mungkin sebahagian orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba dia berkata hujan hari ini. Kerana pada khutbah itu telah diucapkan doa dan telah dimohon doa. Dan tuan-tuan telah menyaksikan bagaimana apabila kita mengikuti sunnah, apabila kita mengikuti tunjuk ajar Nabi SAW, Allah Azza wa Jal memakbulkan doa. Alhamdulillah, kita menyaksikan kekuatan ketika mana buntu dan tidak ada jalan keluar. Kita pun terkejut. Seperti mana yang dilaporkan oleh pihak berkuasa, pihak perancang ekonomi, Perlis kali ini tidak menerima hujan hampir sebulan. Hampir sebulan lebih kita tak menerima hujan. Hari itu ada hujan sekejap. Tapi alhamdulillah kali ini bila kita doa istisqa, turunlah juga hujan. Di beberapa tempat. Ada yang turun selepas daripada salat Jumaat tu, dah mendung dah. Dah lepas daripada kita semayang Jumaat tu, di sesetengah tempat telah mendung. Di sesetengah tempat telah hujan. Dan sebahagian tempat selepas daripada asar turun hujan. Walillahil hamd. Walhamdulillah Rabbil alamin. Kita segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan ini, kan? Mudah-mudahan Allah taala memberikan hujan berterusan dan kebaikan untuk kita semua, dan Allah taala menurunkan hujan yang bermanfaat dan tidak menurunkan hujan yang menjadi musibah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung hadis yang berikutnya, hadis daripada Abdullah ibnu Abbas. Daripada Abdullah ibnu Abbas, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, laisa lana mathalus saw
alladhi ya'udu fi hibatihi ka kalbi yarji'u fi qai'ihi atau kama qala, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad seperti yang kita baca pada pagi ini. Apa maksud hadis? Tuan-tuan yang ada kitab tu boleh tengok ataupun tuan-tuan boleh semak terjemahan yang ada yang saya berikan insya-Allah. Laisa lana mathalus saw, bukanlah daripada sikap dan perbuatan kita memberikan perumpamaan, misal, contoh as-saw yang buruk. Nabi kata bukan tabiat ataupun sifat orang beriman itu dia memberikan perumpamaan, contoh, perbandingan yang buruk. Yang buruk. Okey, kita nak umpamakan satu perkara tu, kita nak bandingkan dengan perkara yang buruk. Tapi kita tak bolehlah bandingkan dengan Quran. Kita tak bolehlah bandingkan dengan hadis. Dia kata Quran sebut bodoh, takkan kita tak boleh sebut bodoh. Kan? Kita tak boleh. Perbandingan itu dilakukan oleh Allah Azza wa Jal pada konteks dan juga pada kesesuaian. Maksudnya kita nak bandingkan kita dengan Allah Ta'ala tu tak boleh lah. Kan? Allah Ta'ala menyebut mathalul ladzina hummilut taurah kamathalil himar. Sangat buruk mereka yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Orang yang ada ilmu tak guna ilmu dia. Tak bermanfaat ilmu dia. Seperti mana kaldai yang membawa kitab. Kemudian Allah membuat perbandingan pada ayat yang lain. Ulama-ulama, orang-orang yang ada ilmu tetapi tidak menggunakan ilmu dia, bahkan menggunakan ilmu dia untuk mencari habuan dunia, untuk mengambil habuan dunia, seperti mana anjing yang menjelirkan lidah. Kamu bagi dia makan pun dia yalhas, dia menjelirkan lidah dia. Kalau kamu tak bagi makan pun dia menjelirkan lidah dia. Dan dalam hadis ni juga Nabi buat satu perumpamaan nak menunjukkan buruknya perbuatan dan tindakan itu. Apa dia? Nabi kata tak boleh kita buat perumpamaan yang buruk ni. Tapi Nabi buat untuk kes yang teruk lah, yang berat ni. Sehingga kata para ulama, apabila Nabi buat perumpamaan ini menunjukkan tindakan ini haram. Perbuatan ini hukum dia haram. Apa dia tuan-tuan? Alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang mengambil balik hibah, hadiah, pemberian yang dia berikan kepada seseorang, seperti samalah tindakan itu macam adatut tashbih. Kaf di situ ialah adatut tashbih. Huruf untuk nak menunjukkan seperti, seumpama, kan? Dia buat penyerupaan, perumpamaan. Seperti mana kalbi, kalbun. Kalbun, kaf. Kan, kaf. Kalbun. Apa dia kalb? Anjing. Pasal itu kita dengar tu imam baca Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar. Apa maksud dia? Kita duduk dengar tu imam baca lebih kat 2 bulan lebih dah. Pasal apa kita tak berhenti lagi baca qunut nazilah? Pasal apa qunut nazilah masih diteruskan? Kerana peperangan yang berlaku di Palestin, pembunuhan di Palestin masih lagi belum berhenti. Dan kita tengok keadaan sekarang ni semakin teruk apabila tempat yang menjadi perlindungan besar orang-orang Islam Palestin, iaitu di Rafah yang bersempadan dengan Mesir, telah mula diserang. Bukan telah diserang, yang merupakan tempat benteng terakhir umat Islam Palestin, telah diserang dengan dahsyatnya di Rafah. Rafah ni ialah sempadan dengan Mesir. Dan tuan-tuan semua tahu Mesir menutup pintu sempadan dia untuk orang Palestin. Pintu Rafah yang menjadi sempadan antara Palestin dengan Mesir tu ditutup. Tak boleh masuk. Pernah dibuka pada zaman Mursi yang dibunuh, yang dihukum gantung, yang dibunuh, yang digulingkan tu. Pada zaman dia tu dibuka pintu sempadan Mesir tu dibuka.
orang boleh masuk. Masa dia lah Muhammad Said Mursi kan. Masa dia tu dibuka. Masa dia jadi Perdana Menteri, lepas tu dia digulingkan, ditutup. Mesir tutup. Kalau orang nak masuk pun orang masuk melalui lorong-lorong tikus. Dan kalau nak masuk melalui pintu sempadan Rafah tu, dia ada permohonan pula. Nak kena mohon beberapa bulan baru boleh masuk, dan dia bagi keutamaan kepada orang-orang luar. Jadi memang mereka terkepung, tak boleh pergi ke mana. Duduk di situ dan mudah menjadi sasaran kepada Yahudi ni. Jadi kita teruskan doa. Pasal itu kita tak berhenti lagi. Dan tuan-tuan tahu, tak sampai seminggu sahaja lagi umat Islam seluruh dunia akan menyambut puasa. Dan tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana keadaan umat Islam di Palestin nak menyambut puasa. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, mereka sudah lama berpuasa. Mereka sudah lama menahan diri daripada makan dan minum. Sejak daripada tercetusnya peperangan ataupun Taufan Al-Aqsa. Sebab itu kita terus berdoa. Dan alhamdulillah, kita tengok kali ini umat Islam telah menunjukkan satu sikap yang bagus, iaitu sampai ke kali ini kita tengok hebat, orang Islam kali ini hebat. Mereka telah boikot barang-barang yang ada kaitan dengan Yahudi, yang menyumbang kepada Yahudi, yang ada sangkut paut dengan Yahudi, yang ada kaitan dengan Amerika, sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Umat Islam boikot betul-betul kali ini. Sampai kepada hari ini masih lagi diboikot. Dan kita doa supaya semangat boikot ni boleh diteruskan sampai bila-bila. Orang Islam tak masuk mana-mana kedai, tak beli barang-barang. Sehingga sebahagian perniagaan tu terpaksa declare, kata dia tak terlibat dengan perang tu. Tapi kali ini umat Islam menunjukkan semangat ukhuwah, persaudaraan yang kuat, iaitu tidak langsung membeli, makan, masuk atau mempromosi apa sahaja yang berkaitan dengan Yahudi. Jadi dalam hadis ni Nabi kata kalbi, orang yang ambil balik hibah, hadiah yang dia bagi tu adalah seperti mana anjing yang mana yarji'u fi qai'ihi, yang mana dia memakan atau menjilat balik muntahnya. Atau dalam peribahasa orang Melayu dia panggil buruk siku. Tapi kalau dalam perumpamaan yang dibuat oleh Nabi dalam hadis ni lebih berat dan lebih dahsyatlah, seperti anjing yang menelan muntahnya. Para ulama mengatakan kita nak makan balik muntah ni boleh tak boleh? Muntah ni kita nak makan balik tak boleh lah kan? Mana boleh kita makan balik muntah? Haram. Jadi sebab itu kata para ulama, perumpamaan ini menunjukkan perbuatan mengambil balik hadiah, hibah yang telah diberikan kepada orang lain adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi bila kita dah hadiah, dah hibah ni hadiah lah. Apabila kita dah hibah atau kita dah hadiah, maka kita tak boleh minta balik. Tak boleh pergi tuntut balik. Tapi masalahnya apa dia? Masalahnya sebahagian kita ni dia tak ikhlas. Dia ada agenda. Dia ada udang di sebalik batu. Dia ada niat dia yang lain. Masa dia baik, dia bagi habis segala-galanya. Tinggal tak serah diri ya. Masa duk baik tu, bagi hok nu, bagi hok ni, kan, tolong yang tu, tolong yang ni. Tetapi apabila ada masalah, pasal tu bila kita buat sesuatu kita kena ikhlas supaya tak timbul masalah di kemudian hari. Lepas tu dia buat apa? Dia mulalah nak mengungkit. Dia mulalah nak, orang utara kata menghalusi balik apa yang dia bagi. Dia kata dulu saya dah bagi dekat dia, saya tolong dia. Yang ni kita tahu dia tak ikhlas. Quran kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati atau menghina orang yang menerima pemberian tu. Yang duk sebut apa dia bagi, yang duk cerita balik apa yang dia buat itu
menggugurkan atau merosakkan pahala dia dengan maksud apa dia? Dia tak ikhlas lah. Tapi kalau dia habaq tu mungkin sebagai maklumat ke, sebagai satu informasi ke, tak apalah. Tapi yang jenis ungkit balik, minta balik ni, dia tak bayar balik, hampir hantar balik. Itu bukan hang kata bagi ya. Itu ini tak. Kan? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita nak kena ingat hadis ni Nabi SAW mengingatkan kita tentang hal ini. Jadi ada beberapa isu lah yang saya rasa patut kita semua ambil perhatian dalam hal ini. Apa yang dikatakan dengan hibah? Hibah ialah suatu pemberian yang kita berikan tanpa mengharapkan balasan. Yang dilakukan tanpa kita mengharapkan balasan, itu yang kata hibah. Dia berbeza dengan apa? Hibah ni dia panggil akad tabarru'at. Dia bukan akad jual beli. Dia satu benda yang kita bagi tabarru'at, kebajikan, tolong atas dasar kasih sayang. Pasal itu tuan-tuan kalau pergi tukar tanah, apa dia ni, di pejabat tanah dia ada apa sebab jual. Lagi? Apa lagi? Ada sebab. Salah satu sebabnya apa dia? Ada sebab tu. Ada satu orang dia bagi dekat saya tanah. Pergi tukar geran lah. Pergi tukar nama. Dia kata ni saya bagi kat ustaz ni. Dia kata sebut jual beli ke apa. Tapi saya tak jual kat ustaz. Kasih sayang. Dia bagi atas kasih sayang. Memang kasih sayang lah. Bagi tak kena bayar. Kasih sayang. Dia mention tu dekat situ, pejabat tanah tulis tu. Atas dasar kasih sayang. Tapi kasih sayang ni masa duk baik sayang lah. Lepas dah berkelahi, benci lah pula. Jadi tak apalah, dah sign, hang benci pun tak boleh nak buat apa dah. Kan? Okey. Sebab itu, di dalam hibah, dia ada satu bab dia panggil al-qabd. Hibah ni dia berkuat kuasa apabila tuan-tuan berlaku penyerahan. Al-qabd ni artinya kalau takat tuan-tuan duk ada juga, banyak juga yang saya jumpa ni yang jenis duk sebut ni. Tahu duk sebut? Banyak tuan-tuan. Sampai sebahagian orang kata, dia habaq apa kat ustaz? Adalah dia nak bagi hak tu. Dengar boleh? Percaya. Yang tu bukan hadis tau. Dengar boleh, percaya jangan tu. Tu bukan hadis Nabi, tu hadis Melayu. Artinya apa? Dia ni ustaz weh, siapa pun memang dia duk berjanji lah. Dia nak bagi kat kono, dia nak bagi kat ni. Dia tak, saya nak bagi tu. Saya nak bagi ni. Dia bagi tak? Dia tak bagi. Tuan-tuan, apa maksud saya sebut ni? Kerana al-qabd, sesuatu yang diberi tapi tak berlaku penyerahan secara total, tak berlaku lagi serah milik, maka boleh minta balik. Ataupun dia panggil bukan lagi hibah. Sebab itu kalau tuan-tuan balik pergi rumah pak tuan-tuan, dia duk sakit lorak, tengok tuan-tuan balik duk picit kaki, aku ingat aku nak bagi rumah ni ke hang, tak dianggap hibah. Dia tak, apa yang akan itu macam janji lah, bukan hibah. Hibah dia mesti al-qabd, berlaku serah milik, berlaku tukar tangan. Contoh, satu orang dia jumpa saya, dia kata, "Sat lagi ustaz, sebelum nak balik masjid, saya nak bagi duit sikit 100. Bagi apa saja, saya nak hadiah lah." Okey. Saya pun semayang lah dalam keadaan duk teringat 100 tu. Semayang pun tepi dia, takut dia lari balik. Bagi salam, tak ada baca doa, pun beralih tengok dia. Tak beralas kita pergi kat luar. Pilah kita ikut dia, membontoti dia. Ikut dia pergi ke dia. Dia masuk dalam kereta. Tadi kata nak bagi 100. Tak edit pula. Tak edit pula. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Pasal tak berlaku lagi apa? Dia boleh cancel anytime. So tuan-tuan, beware.
Jaga-jaga. Minta terus. Elok-elok dia kata bagi satu. Bagilah, takut sekali lagi berubah hati. Tetapi kalau dia suamai kat kita 100 tu, kita pun pegang. Tiba-tiba dia duk ikut kita pula kat belakang, dia tak boleh tak bagi balik RM50. Saya nak minta balik RM50 ataupun dia minta balik. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dah berlaku penyerahan. Sebab itu sebelum tuan-tuan nak bagi, fikir habis-habis. Ni saya nak peringat ni. Ni musim kenduri. Saya hari tu tersilap. Pakit. Tapi nak buat macam mana? Ada duit pakit. Kita dah perasing dah duit 50. Buah pakit ni. Duit RM10. Buah pakit ni. Saya selalu kalau jumpa kawan tu, memang saya akan seluk RM10. Saya akan bagi dia lah. Pasal dia pun orang susah. Saya akan susuk RM10, RM5. Saya, duit RM5, duit RM10. Saya tepuh jubah ni. RM50 buah jubah ni. Dia mungkin rezeki dia. Kot hari tu, kita pergi seluk RM50. Salam, kita salam ni selalu kita salam. Nak bagi duit dia pun faham lah. Dia akan salam terus, tak tengok lah. Ya, salam. Bila salam-salam tengok, Allah. 50. Dah kawan tu dah pegang lah. Macam mana boleh terkali pakit ni? Kan? 3 hari juga lah tak lalu makan. Lepas tu dia pegang 50. 50 kan. Mungkin 5 kali jumpa. Tapi nak minta balik tak? Tak boleh lah kan. Satu kita tak elok lah nampak teruk sangat. Dia bawa main cerita kita. Dia kata hari tu tak bagi kat aku 50. Dia minta balik tukar 10. Oh malu tuan-tuan. Biar rugi tak apa, jangan malu. So boleh tak? Kan? Boleh. Melainkan kalau lah memang dia ada silap. Ada juga yang ada juga saya pergi satu ceramah. Yang ni dia silap lah. Bukan dia maksud kata dia boleh minta balik lah. Pasal dia tersilap sampul. Tengah-tengah perjalanan nak balik, dia luar ala pada polis lah. Dia kata, Ustaz, saya minta maaf lah pasal sampul Ustaz yang dapat tu sampul kami nak bayar sewa. Pasal mereka buat tu di tempat sewa bangunan. Dia kata nak buat bayar sewa kedai ni, tersilap. Mereka ambil sewa kedai buat dewan. Buat ceramah di situlah. Silap sampul, dia kata nak bagi sampul ceramah, pergi bagi sampul sewa. Kita pun pelik. Pasal apa ceramah kali ni banyak sangat ni? Rupa-rupanya duit sewa kedai. Dia kata lo ni macam ni Ustaz. Ambil takat mana hak dah biasa dapat tu, yang lebih tu biarin balik. Tak apalah yang tu dia pun silap kan. Takkan nak baca hadis ni juga. So boleh faham. So mana-mana ungkapan yang kita sebut nak bagi, kita baru kata nak bagi atau belum, ataupun belum berlaku al-qab. Artinya kalau tanah, rumah, belum berlaku apa? Pindah milik, geran lah. Atau duit, barang, belum berlaku, pindah milik, tak serah lagi pada dia. Maka dalam hal ini, ya, majoriti ulama' kata, boleh dikatakan mereka sepakat bahawa benda itu belum diserahkan. Dan dia boleh membatalkan benda tu, dia boleh mengambil balik benda tu, kerana belum berlaku penyerahan. Itu apa yang disebut di dalam rukun-rukun hibah. Kan? Baik. Hadirin mukminin, kita tengok sikit apa yang ada lagi dalam bab ini. Okey, berikutnya ialah pemberian yang diberikan oleh bapa kepada anak. Hadiah bapa pada anak. Hadiah bapa pada anak. Yang ni dia ada pengecualian. Kalau yang bagi tu si bapa, okey, pertama tuan-tuan, hibah ni ialah tadi kita tak bagi lengkap. Hibah ialah pemberian yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang kita nak bagi tanpa ada kadar tertentu. Berapa banyak kita nak bagi boleh, pada sesiapa kita nak bagi boleh, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan hibah berlaku ketika si pemberi tu masih hidup. Yang tu dia panggil hibah. Penyerahan itu, perpindahan itu berlaku masa hidup. Bagi membezakan hibah dengan apa? Wasiat. Hibah dengan wasiat. Hibah, kalau kita kata nak bagi, kita bagi masa hidup. Tapi kalau kita bagi lepas mati,
kita nak bagi. Tapi berkuat kuasa selepas mati, yang tu dia panggil wasiat. Yang tu dia panggil wasiat. Banyak juga anak-anak yang mereka mai tanya, mereka kata, pak mereka nak bagi, pak mereka dah bagi pun. Balik mai hari tu dah abang nak bagi kat saya. Saya kata, berlaku tak penyerahan, pindah milik? Tak berlaku. Maka bila tak berlaku, dia tak jadi hibah lah. Dia tak jadi hibah. Kalau betul-betul nak bagi, tuan-tuan, tuan-tuan pergi buat penyerahan sempurna. Yakni kalau tuan-tuan nak bagi tanah, nak bagi rumah, kereta, tuan-tuan pergi tukar nama. Yang tu kira clear, hibah. Tapi kalau aku nak bagi, banyak je orang tua-tua ni duk nak bagi, sampai kesudah tak bagi-bagi. Lepas tu yang peliknya, dia mai penin, dia mai nyanyuk. Anak nu balik, dia kata nak bagi. Dia tahu rumah ni aku bagi kat hang lah. Balik pula adik tu, dia tahu rumah ni bagi kat hang, abang hang ada rumah dah. Rumah sebiji je, anak 6 semua dapat. Lepas tu, bakat duk robot, mak bagi kat aku. Dak, mak bagi kat aku. Jadi tuan-tuan tak boleh pakai sehinggalah berlakunya apa yang dikatakan bilik apa? Bilik penyaksian, tuan-tuan ni. Tanah ada tak ada ni? Kau tak pernah bagi ke orang. Bilik penyaksian. Masuk dalam bilik penyaksian tu, dia tanya, hang gila tak gila? Kut mana tahu gila ke apa kan? Saksi. Sebelum tuan-tuan masuk bilik penyaksian tu, saya nasihatkan semayang 2 rakaat. Istighfar dan masuk, dan tuan-tuan sign, tuan-tuan keluar bilik tu, minta balik ustaz noh. Tak ada lah. Nampak? Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi apa-apa, fikir ada orang tuan-tuan sebelum ni dia tidur lena. Lepas-lepas dia bagi, dia tidur tangan duk tadai. Tangan duk tadai. Awak abang, menyesal aku silap. Kan? Nampak? Ada, bila once kita bagi ni, apa jadi pun kita tak boleh minta balik tuan. Berat tu kita minta balik kan. Dahsyat. Apatah lagi kalau kita bagi kat masjid, jangan minta balik. Kan? Ada bagi masjid minta balik, mana boleh kan? Masjid pun seronok lah dapat. Tentu, pergi minta balik. Kerusi ni pun dia minta balik. Pasal berkelahi. Kan? Kita tak mau macam tu. Baik. Tapi kalau yang bagi tu bapa, dia bagi pada anak. Dah berlaku penyerahan. Tiba-tiba anak tu macam mula-mula baik. Baik ada makna. Baik Abang Jamil bapak. Abang Jamil ni memang bagus. Baik ada makna. Piramli ni bagus ya. Dia dah boleh baca. Kan? Aku datang bukan nak minta sewa, aku datang nak baiki rumah. Kan? Tertipu rohani. Tapi katakanlah dia dah bagi, berlaku penyerahan. Tapi si bapak tu nampak anak tu macam tak berapa nak bagi. Dia nak minta balik, boleh tak? Kalau yang bagi tu bapak, dia boleh minta balik. Bapak boleh minta balik. Boleh pergi ambil balik. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah. La yahillu lirrajuli an yu'tiyal 'atiyata thumma yarji'u fiha. Illa al-walid fima yu'ti waladahu. La yahillu lirrajul. Tidak halal untuk seorang lelaki an yu'tiyal 'atiyah, untuk dia memberikan sesuatu pemberian, thumma yarji'a fiha, kemudian dia minta balik. Nabi kata tak halal. Hadis ni menguatkan hadis yang tadi. Illa al-walid, kecuali seorang bapa, fima yu'ti waladahu, di dalam apa yang dia berikan, pada apa yang dia berikan pada anaknya, dia boleh minta balik. Bahkan ada hadis yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yang lebih hebat. Nabi kata, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Kita anak dengan harta kita ni milik bapa kita. Panjanglah hadis itu punya perbincangan. Tapi nak menunjukkan kata para ulama, seorang bapa, walaupun dia sebut bapa, tapi para ulama mengatakan termasuk padanya ibu. Mana-mana ibu atau bapa yang memberikan sesuatu pada anaknya, dia berhak untuk menuntut balik pemberian tersebut. Dia boleh ambil balik pemberian tersebut. Kan? Kadang-kadang ada mak ayah yang dia buka duit tabung haji, dia simpan duit pada anak dia, tiba-tiba dia memerlukan hal tu, dia nak ambil balik. Boleh dia minta balik ataupun boleh dia ambil balik lah. Kan? Cuma kalau duit dia, contoh dia buka akaun tabung haji,
Duit dia dok bagi kat anak dia. Duit dia bagi kat anak dia. Dia bagi kat anak dia, dia bagi kat anak dia. Lepas tu duit dalam tabung haji tu banyak. Dia pergi cek-cek adalah 50,000. Dah lama dia bubuh. Lepas tu dia nak ambil balik. Pasal dia nak tukar kereta ke, dia nak menikah lain ke apa ke. Dia pergi ambil balik duit hak dia buh kat anak dia tu. Boleh tak? Boleh lah pasal duit dia. Kan? Tapi kalau duit anak dia, dia nak pergi balas. Ni duit yang RM5 bulan puasa. Duit RM5 orang bagi subuh ni. Dia tanya, hang ada berapa? Ada RM15. Mai kat aku RM10 nak beli rokok. Kan? Ni anak dia duk pergi sembahyang subuh dapat RM5. Kan? Dia kata hang kena bagi pasal aku bapak. Kan? Aku boleh ambil balik? Tak boleh. Yang tu duit dia haram kita ambil. Yang tu duit dia haram kita ambil. Duit raya anak pun kita tak boleh ambil. Duit dia pergi masjid, orang bagi duit dia. Tak boleh lah. Tadi bukan nampak Cikgu Mi bagi RM5 kat hang. Man ni nak bayar OT channel? Bapak lagu ni bagi dengan senapan gajah bagi. Dia pergi ambil anak dia. Dia boleh ambil tapi dia kena ganti balik. Duit-duit raya anak tu jangan duk buat tak apa saja. Kan? Anak dia boleh. Dia tak tengok duit raya banyak abang. Oh dapatlah 300. Kan? Ni ayah pinjam tu. Pinjam tu kena bayar balik. Kalau tuan-tuan mati tak bayar balik, tuan-tuan terawang-awang nampak duk terbang kot sayap duk terbang tu. Kan? Hanya memang. Kalau tak mau terbang rata-rata bayar hutang sebelum mati. Kan? Tapi kalau hak kita katalah kita bagi kat anak kita. Kan apa-apalah lepas tu kita nak ambil balik. Yang based on hadis ni kita boleh ambil balik kan. Ada dia bagi kereta kat anak dia bagi motor kat anak dia bagi apa-apalah kan. Dia nak ambil balik berdasarkan hadis ni dia boleh ambil balik kan. Okey. Yang kita tak boleh ambil lagi, satu kita tak boleh ambil yang bapak tadi boleh ambil. Kalau kita tak boleh ambil, kalau berlaku tukar ganti. Yang ni kita tak boleh ambil balik. Contoh, dia kata aku ada mesin apa-apalah, tak bagi mesin tebu lah. Dia kata aku tak menjaga tepu lah. Aku ingat nak bagi kat hang lah, tak bayar-bayar. Aku nak hadiah, nak hibah kat hang. Tapi aku tengok hang macam ada mesin rumput. Boleh tak hang bagi kat aku bagi hang mesin tebu? Boleh juga, aku pun tak mesin rumput dah lah ni. Pasal rumput pun kering mati lagu tu lah. Kan? Dia pun bagi balik, bagi mesin. Berlaku muawadah. Berlaku tukar. Tiba-tiba kawan tu, dia kata aku nak meniaga bazar Ramadan. Macam mana? Dia nak jual ayak tebu. Takkan nak mesin. Kan? Dia pergi rumah aku tu balik. Dia kata, aku dah mesin rumput dah. Jadi aku nak bagi balik kat mesin rumput, bagi balik kat aku. Mai balik aku mesin tebu. Tak boleh. Pasal dah berlaku tukar ganti. Yang tu kita tak boleh. Tapi tak boleh kan? Bakarut betul. Kan? Lagi satu kita tak boleh minta balik apa dia? Apa yang kita bagi dan kawan yang terima tu dah mati. Jadi tu kalau tuan-tuan tak mau bagi balik, mati cepat. Kita bagi kawan tu mati. Kita nak pergi tutup balik pun tak boleh kan. Ni adalah hal-hal yang disebutkan. Demikian juga dalam isu sebahagian orang kadang-kadang dia tanya dalam isu apa dia ni suami isteri. Suami isteri pun apa yang suami bagi pada isteri dia tak boleh tuntut balik. Antaranya apa dia? Apa yang suami bagi kat isteri dia tak boleh tuntut balik? Mahar. Mahar. Dia tak boleh tuntut balik lah. Melainkan kalau berlaku perceraian, tebus talak tu cerita lain. Tapi asalnya apa yang suami bagi pada isteri dan apa yang isteri bagi pada suami tak boleh minta balik. Kan? Dia bagi kat laki dia kereta. Tentu laki dia pergi menikah lain. Dia tak mai balik. Sekali hang pergi duk muat perempuan tu pula. Kan? Banyak cerita macam ni. Tak boleh lah dia dah bagi. Baguslah muat kan dapat pahala. Tak mau pahala. Cuba orang perempuan fikir pahala sikit. Daripada duk fikir marah ni fikir pahala. Sebelum ni dia bagi makan seorang lah, dia bagi makan dua, pahala dia banyak. Kita pun tumpang dapat pahala. Pahala tak pahala kami tak tahu, boleh bala lagi. Kan? Itu satu. Apa lagi tuan-tuan? Satu lagi juga ada orang timbulkan isu
soal ganti rugi kepada pertunangan yang tak jadi. Sebab tu orang kata masa bertunang tu jangan duk bagi sangat. Bukan menikah lagi baru bertunang. Ini bertunang pun dah macam Haji Bakhil 42 dulang. Lepas tu tak jadi. Bila tak jadi rugilah. Kan? Kawan tu kalau kena 10 kali bertunang, kaya dia. Ada tuan-tuan dibincangkan oleh para fuqaha, apabila kita memberi sesuatu di dalam pertunangan kemudian berlaku pembatalan pertunangan, boleh tak kita minta balik? Para ulama merincikan, kalaulah pembatalan itu berlaku daripada pihak perempuan. Perempuan tu cancel. Pasal dia mula dia kawan ni tokai belacan, tiba-tiba mai minta pula tokai nyok. Oh, dia kata nyok lagi mahal daripada belacan. Dia membatal. Kalau berlaku pembatalan tu daripada pihak apa dia? Perempuan, dia kena bagi balik apa yang hak lelaki tu buat mai. Tapi kalau pembatalan tu di pihak lelaki, tak perlu bagi balik. Dan ada bab ganti rugi di atas kerugian ketika pertunangan. Ada. Sehingga boleh bawa kes ke mahkamah. Kan? Panjanglah cerita. Tapi saya nak tutup kuliah kita pagi ni apa dia tuan-tuan? Nombor 1, jangan suka memberi gelaran dan perumpamaan yang buruk. Tetapi dalam hal-hal tertentu, perumpamaan yang dibuat oleh Nabi nak menunjukkan buruknya perangai dan sikap itu. Maka janganlah kita ada sikap dan perangai itu. Dan yang paling mudah dan paling senang bila tuan-tuan buat sesuatu kebaikan, tuan-tuan, saya nasihat diri saya lah. Dan juga tuan-tuan semua yang hadir pada hari ini, bila kita buat satu kebaikan, kita bagi satu pemberian, kita hadiah satu hadiah, whatever yang kita buat, kita niatkan kerana Allah. Untuk mengharapkan pahala di sisi Tuhan, bukan balasan di sisi manusia. Tapi kalau manusia tu nak berbudi balik, tahadu tahabu, yang riwayat Bukhari, kamu bagi hadiah, lawan balik bagi hadiah, saling kenang mengenang jasa, berbudi bahasa, orang memberi kita merasakan. Itu bagus, itu sunnah, itu adab. Tapi kita tak buat kerana manusia. Tuan-tuan, bagi satu benda yang nak memberikan ketenangan dan nak merasakan diri kita bahagia bila kita ikhlas buat sesuatu benda. Kita bagi, kita ikhlas, kita tolong, kita ikhlas, maka yang tu tuan-tuan dia akan memberikan satu ketenangan dan kebahagiaan. Tuan-tuan jangan bagi pula, hari ni saya tolong rohani, esok-esok rohani tolong saya pula. Kalau kita duk ada falsafah ni, itu yang tidur tak lenak tu. Bila dia bagi hari ni saya tolong awak, esok awak tolong saya. Dah saya bagi ni faham-faham lah, takkan tak ada apa-apa kot. Yang ni semua tuan-tuan merosakkan pahala. Dan menyebabkan kita hidup dalam keadaan tekanan. Pasal apa? Duk mengharapkan orang buat baik kat kita, balas balik kebaikan kita. Yang ni masalahnya. Kan? Sebab itu ibu bapa yang membesarkan anak-anak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila anak-anak dia tak buat baik balik kepada dia, tenang, dia bahagia. Kerana dia tak pernah mengharapkan balasan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, kan? Kita ikhlas, maka kita akan dapat apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati majlis dan urusan tuan-tuan pada pagi ini, dipermudahkan segala apa yang tuan-tuan lakukan, dan doalah supaya negeri ini diberkati dan dirahmati dan dilimpahkan kurnia dan diselamatkan daripada balak dan musibah, dan Allah Ta'ala menjadikan rakyat negeri ini beriman dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.